Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah semoga para pelajar terus istiqamah, tetap untuk meneruskan, bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita insya-Allah. Jadi saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku Kafah Fiqh Syahadah. Buku Kafah Fiqh Syahadah pada muka surat 40. Pada muka surat 40. Tajuk yang ke-12 iaitu puasa mukmin, puasa orang yang beriman. Bagaimana puasa bagi orang yang beriman? Baik, sama-sama kita baca di muka surat 40 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sekali lagi, firman Allah taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah dalil ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kefarduan ataupun kewajipan untuk berpuasa. Jadi orang yang beriman sudah sewajarnya bila tiba bulan Ramadan, baik lelaki ataupun perempuan, wajib untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baik. Tahukah adik-adik, puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum serta dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh sehingga terbenamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib berserta dengan niat. Itu pengertian ataupun maksud berpuasa. Puasa maksudnya kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Bermula daripada terbit fajar siddiq, iaitu bermula masuk waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Itu tempoh untuk kita berpuasa dengan masuk kita tidak makan dan minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam tempoh yang tersebut. Baik. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan mendapat rahmat daripada Allah. Soalnya apa-apa saja ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mesti dilakukan dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Dan bila mana semua amal ibadah ini semata-mata kerana Allah, sentiasa dia akan mendapat rahmat, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, tujuan berpuasa. Tujuan berpuasa itu melatih diri kita supaya bersabar. Sabar dalam menahan kelaparan. Sabar dalam menahan kemarahan. Rasa nak marah, sabar dengan sebab kita berpuasa. Yang kedua, berdisiplin. Maksudnya kita akan diatur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita berpuasa. Bukan sekadar kita menahan diri kita daripada makan dan minum, tidak makan, tidak minum, tetapi juga kita tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang bukan sekadar membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa tersebut. Itulah disiplin diri kita.
Baik, yang ketiganya, tujuan berpuasa itu melatihkan diri kita ni supaya kita rasa insaf ke atas diri kita tentang betapa mewahnya kita, betapa murahnya rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, bagaimana dengan orang yang tidak mendapat makan dalam sehari semalam. Ada orang yang tidak dapat makan, 2-3 hari tak dapat makan. Ada orang berbulan-bulan tak dapat makan. Di tempat-tempat yang lain daripada negara kita ni. Tapi kita perlu rasa insaf bahawa kita ni dipermurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk mendapat sumber makanan. Tidak seperti negara-negara seperti di Afrika sana, susah untuk mendapatkan makanan. Itu tujuan kita berpuasa, betapa melatih diri kita merasa betapa periknya berpuasa, rasa insaf terhadap orang yang tidak dapat makan. Baik, yang tujuan yang keempatnya kenapa kita berpuasa, melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan besar kenapa kita berpuasa, iaitu supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Baik, hikmah berpuasa, maknanya kesan kebaikan yang kita lakukan bila mana kita berpuasa. Yang pertama, mencegah penyakit. Dengan sebab berpuasanya dia boleh mencegah penyakit. Kerana tanpa kita ada waktu rehat untuk makan, kita ni sentiasa makan, boleh mendatangkan pelbagai penyakit. Sebab itu Islam menganjurkan ada tempoh-tempoh yang tertentu. Dalam waktu yang tertentu, kita ni kena merehatkan sedikit daripada untuk tidak makan. Daripada untuk makan, rehat supaya tidak makan. Supaya dapat mencegah dengan sebab berpuasa itu mencegah diri kita untuk didatangi dengan pelbagai penyakit. Baik, hikmah yang kedua berpuasa itu, kebaikan yang dapat kita lihat, yang kita perolehi daripada kita berpuasa ialah berkasih sayang. Ada perasaan kasih sayang sesama manusia, perasaan kasih sayang ke atas orang-orang yang miskin, yang fakir. Perasaan kasih sayang, rasa sedih, rasa kesihan kepada mereka yang tidak dapat makan. Itulah tujuan kenapa kita berpuasa, sehingga kita merasai periknya bila mana kita tidak makan dalam sebab kita berpuasa. Baik, hikmah yang ketiga ialah bila mana kita berpuasa, iman kita akan meningkat, menaikkan maqam ataupun kedudukan iman kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita berpuasa ni, kerana puasa kita ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu kita berpuasa atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ibu bapa kita tak tahu kita puasa tak puasa. Kerana apa? Mungkin kita curi-curi makan. Ibu bapa kita tak tahu. Tapi Allah Taala mengetahui kita ni puasa ke tidak puasa. Dengan sebab itulah bila mana kita berpuasa, kita menjaga perkara-perkara yang boleh menyebabkan batal puasa, perkara-perkara yang boleh menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Itu menandakan iman kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya meminta kepada para pelajar untuk melaksanakan aktiviti 1 pada muka surat 41 dan aktiviti 2 pada muka surat 42, insyaAllah. Sekadar itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk sungguh.